Individu atau syarikat yang telah diberikan permit memburu buaya untuk tujuan komersial diminta lebih aktif melaksanakan aktiviti menangkap buaya. Ia bagi mengawal populasi reptilia tersebut di Sarawak. Kita harus faham juga. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata, walaupun permit telah diberikan namun tidak ramai yang aktif untuk menjalan aktiviti tersebut. Walau bagaimanapun, bagi mengawal populasi buaya, kerajaan negeri telah mengambil beberapa langkah. Ini termasuk mengenal pasti kawasan bagi sanktuari hidupan liar untuk buaya. Sarawak juga telah meluluskan pelan pengurusan buaya bersepadu. Kita harus faham juga tiap-tiap binatang ini, organisme ini mempunyai peranan yang tertentu di dalam ekosistem. So if we destroy them completely, it will create an imbalance dari segi ekosistem itu. Jadi buaya juga memainkan peranan yang penting dalam memperseimbangkan ekosistem ini. Datuk Len bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Persidangan Sains dan Teknologi Alam Semula Jadi NASTEC 2025 di Kuching. Dalam perkembangan lain, Datuk Len berkata Sarawak Delta Geopark berjaya melepasi saringan awal dalam usaha mendapat pengiktirafan UNESCO. Setakat ini, Sarawak Delta Geopark telah diterima di peringkat Majlis Geopark Global UNESCO dalam satu mesyuarat di Chile Isnin lepas. Menurut beliau, pengesahan akhir dijangka dibuat oleh Lembaga Eksekutif UNESCO di Paris pada Mei tahun depan. Beliau yakin Sarawak Delta Geopark akan mendapat pengiktirafan tersebut berdasarkan maklum balas positif yang diterima sebelum ini. Dalam usaha kita telah mengenal pasti geosite di dalam kawasan ini yang merangkumi kawasannya lebih pada 300,000 hektar. Keseluruhannya. Jadi alhamdulillah lah kita dapat pengiktirafan oleh UNESCO. Beliau optimis pengiktirafan itu akan memberi pendedahan antarabangsa serta mengangkat profil kawasan berkenaan. Ia sekaligus membuka peluang dalam sektor ekopelancongan dan penyelidikan termasuk dalam bidang geologi, biodiversiti serta sosio-budaya masyarakat setempat. Kerajaan Sarawak memperuntukkan RM1 bilion bagi melaksanakan projek penanaman padi di kawasan Stumbin Bijati Sri Aman. Ia bagi memperkukuh sektor tanaman padi di negeri ini melalui pembangunan infrastruktur yang lebih menyeluruh. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, usaha memperkasa sektor tanaman padi penting untuk meningkatkan tahap sara diri SSR beras negeri. Langkah tersebut turut menyumbang kepada keselamatan makanan negara. Ketika ini, SSR negeri adalah sebanyak 21%. Walau bagaimanapun, menurut beliau, kejayaan sektor berkenaan tidak hanya bergantung kepada dasar kerajaan semata-mata tetapi memerlukan komitmen para petani. Melalui pengurusan penanaman padi secara sistematik, peningkatan ilmu pesawah, penggunaan teknologi serta infrastruktur pertanian yang baik, Sarawak diyakini mampu menjadi penyumbang utama dalam pengeluaran padi dan beras negara. Datuk Seri Dr. Stephen berkata pada Hari Bersama Pelanggan Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu IADA Batang Lupar di Bandar Simanggang, Sri Aman. Kerajaan Sarawak terus mempergiat usaha memberi pendedahan dan memupuk minat pelajar mengenai pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET serta pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Usaha itu penting bagi memperkukuh sektor tenaga hijau Sarawak. TVET di hati. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai berkata, pembangunan tenaga hijau seperti hidrogen memerlukan sumber manusia yang mempunyai kemahiran dan kepakaran tinggi dalam sektor tersebut. Oleh itu, salah satu langkah penting yang akan dilaksana kerajaan negeri dalam mempersiapkan modal insannya adalah melalui inisiatif pendidikan tinggi percuma untuk anak Sarawak. Kerajaan juga berusaha meningkatkan kemasukan pelajar aliran STEM. We should emphasize more on this so that we can achieve the number of STEM. At the moment, we only have 28.11% of all the three packages that I've mentioned, the A, B and C, the total is about 20%. And there is a bit of downward trend.
in the intake. Beliau ditemui pemberita pada penangguhan seminar TVET memperkasa pendidikan TVET dalam era tenaga hidrogen dan teknologi hijau di Miri. Sementara itu, pelajar bersetuju bidang TVET membuka banyak peluang pekerjaan terutamanya dalam industri tenaga, mekanikal, kimia dan otomotif. I don't take it for granted. Saya akan merebut peluang ini untuk mempelajari bidang tersebut untuk memajukan negeri Sarawak dan untuk diri sendiri juga. Yang pertama, peluang pekerjaan yang tinggi. Selepas itu rakyat perlu diberi peluang bersama-sama memainkan peranan dalam pembentukan dasar-dasar kerajaan. Ahli Parlimen Miri, Chew Chun Man berkata, pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13 misalnya perlu mengambil kira suara dan keperluan rakyat. Dan sebab itu, segala kepentingan dan hasrat rakyat seharusnya diterjemahkan apabila kita membentuk sesuatu dasar, dan seharusnya dibagus juga dianjurkan supaya kita dapat memastikan apa yang kita buat betul-betul dapat memenuhi pengendak di kawasan dan keperluan rakyat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan sesi libat urus awam RMK 13 peringkat daerah Miri Anjuran Institut Antarabangsa Polisi Awam dan Pengurusan Universiti Melaya di Miri. Program bertujuan mendapatkan input berkaitan RMK 13 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim 31 Julai lalu. Miri merupakan lokasi ke-6 libat urus tersebut selepas Sandakan, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Alor dan Bayan Baru. Program serupa turut diadakan di Kuching hari ini. Malaysia Airport Holding Berhad MAHB Sibu semalam melaksanakan latihan kecemasan penuh yang disertai 159 wakil dari pelbagai agensi kerajaan. Pengurus Malaysia Airport Sibu, Hasbi Muhammad Said berkata, latihan itu bagi menguji tahap kesiapsiagaan dan menghadapi insiden kecemasan di lapangan terbang. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan teratur dan berjaya mencapai matlamat yang kami kehendaki. Berhubung dengan kelemahan sekiranya ada dalam latihan ini, kami akan mengadakan perbincangan selepas ini untuk mengenal pasti apa perkara-perkara yang perlu ditambah baik. Jelasnya latihan seperti itu akan terus bagi memastikan tahap kesiapsiagaan semua pihak berada pada tahap optimum. Pengamal media di Sibu juga turut dijemput melihat sendiri pelaksanaan latihan termasuk menyertai simulasi sidang media selepas operasi pemadaman dan menyelamat. Kertin Universiti Malaysia hari ini menganjurkan pameran Kerjaya Kertin 2025. Pameran yang berlangsung sehingga esok bertempat di Pusat Rekreasi dan Acara universiti tersebut. Kertin Malaysia dalam kenyataan media berkata lebih 50 organisasi dari Malaysia, Singapura dan Brunei menyertai pameran kali ini. Banyak peluang kerjaya ditawarkan menerusi pameran itu meliputi bidang kejuruteraan, kewangan, pendidikan, tenaga bersih, perbankan serta minyak dan gas. Acara yang memasuki tahun ke-12 penganjurannya menjadi platform penting menghubungkan pencari kerja dengan majikan. Pro-Naib Chancellor Kertin Malaysia Profesor Vincent Lee berkata, pameran itu menghimpunkan industri dan akademia untuk memperkasa golongan profesional muda, memupuk inovasi dan menyumbang kepada pertumbuhan jangka panjang Sarawak. Manakala pengurus perhubungan kerjaya dan alumni Kertin Malaysia, Chen Lian yakin pameran itu memberi manfaat kepada pihak industri yang akan mendapat akses langsung kepada graduan yang bersedia untuk bekerja. Perkembangan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Malaysia Madani Rakyat disantuni ikuti stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.